ke dalam grup chat. Okey, boleh tulis pertanyaan, apa juga pertanyaan, so cikgu akan jawab insya-Allah. Yang paling penting, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri, iaitu tak tahu. Okey, baik. So kepada pelajar yang baru masuk, okey, selamat datang Cikgu Rafi ucapkan, dan juga jangan terkejut, kita dalam kelas hari ini kita ditemani oleh kawan baik cikgu yang baru nak join, iaitu siapa? Iaitu kalau kamu nak tengok, inilah dia. Nama dia Alien. Ni Alien ni, nampak tak? Setuju tak? Nampak dia kelip mata tu, setujulah tu. Nampak dia kelip mata. Nampak? Tanda dia setujulah tu. Dia pun nak belajar. Okay. So okay. So kita lihat kat situ. So paling penting kita nak belajar pada hari ni iaitu bab 4. Ya. Kalau tak setuju macam mana? Kalau tak setuju macam mana? Dia kalau tak setuju pun macam tu juga. Setuju pun macam tu juga. Jadi semua macam tu. Nak makan pun macam tu, nak minum pun macam tu, semua macam tu. Okey. Okey. So klik-klik je lah kerja dia. Betul. Kita pukul dia. Lah risau. Okey. So hati-hati dalam kelas cikgu. So jangan nakal-nakal. Kalau siapa yang lari daripada kelas atau buat hal ataupun tidur semua kan, dia memerhati. Tengok dia memerhati. Okey. Okey so ingat. So dia memerhati. Okey. Baik. So kita nak lihat hari ni, okey, iaitu berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Secara umumnya, okey, seperti mana yang cikgu selalu terangkan, susunan bab dalam sejarah tingkatan 3 sangat penting. Dalam tingkatan 3 cuma ada 8 bab sahaja. Okey, bab yang pertama iaitu kedatangan kuasa barat. Kita belajar tentang barat iaitu British dan juga Belanda datang ke tanah Melayu, dan apakah strategi-strategi yang digunakan untuk mengambil alih negeri-negeri di tanah Melayu. Bab yang kedua, negeri-negeri selat, iaitu berkaitan dengan Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Bagaimana tiga-tiga negeri ini telah di-take over oleh British. Itu bab 2. Bab 3 iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. So ada 4 negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. So kita belajar dalam bab 3 ini iaitu bagaimana keempat-empat negeri ini telah diambil alih oleh British menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan bab yang keempat ini iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So ada 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu kita mula daripada atas iaitu Perlis, Kedah, kemudian kita mula daripada pantai timur pula iaitu Kelantan, Terengganu dan juga satu lagi iaitu Johor. Baik. Nak tanyalah, ada sesiapa kat sini datang daripada negeri-negeri Melayu tak bersekutu tak? Contohnya Perlis. Ada tak sesiapa kat sini yang datang daripada Perlis? Say saya. Tulis kat situ grup chat saya. Saya Perlis. Ada tak sesiapa kat sini yang datang daripada negeri Perlis? Ada? Tak ada kalau tak ada, Arnab Perlis. Okey. Baik. Daripada Kedah. Lutfiah Kedah. Nick Rifdi pun saya. Maknanya Nick Rifdi pun Kedah. Adam Haris pun Kedah. Okey. Ada tak, soalan yang janggal sikit, ada tak kat sini yang datang daripada Kelantan? Anyone here Kelantan? Kelantan, Safia Kelantan Safia Kelantan Kelantan. Kemudian Terengganu. Yang kita kenal Terengganu ni iaitu Syarul je. Betul Syarul? Syarul Terengganu kan? Yes, betul. Syarul Terengganu. Saya dah tendai hati awak. Cia. Sudah. Okey. Baik, seterusnya. Hai sayang. Orang terus tadi balik, masuk bilik, kunci. Sorry. Sebab orang ada kelas. Bagi tangan je. Hai. Okey. Okey. Baru cakap dari hati. Tu. Yalah, kan. Inilah buah hati cikgu, kan. Okey, bersemut kan? Bismillahirrahmanirrahim. Asal tiba-tiba korang rasa single? Tak payah, memang korang akan single. Sampai form 5. Sampai masuk U, single. Jangan ngada-ngada. Kan? Belajar dulu.
Okey. Iyalah cikgu, baik. Okey, baik. Kita lihat berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, ingat untuk bab ini, cikgu nak tanyalah, ada siapa kat sini yang belum belajar bab 4? Anyone here belum belajar bab 4? Anyone? Tak ada ya? Semua dah belajar Semua dah belajar bab 4. Kat sekolah belum? I see. Okey, terbaik. Alright. So kita akan lihat secara pantas. Okey, namun begitu untuk bab ini kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Dua bahagian maknanya 2 kali kelas sebab bab ini sebenarnya dia luas. Jadi kita tak boleh buat dalam tempoh satu kelas sahaja. So kita kena buat dalam 2 kelas. Okey. Baik. So kita kembali, kita akan lihat. Okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So hopefully kamu telah print out nota-nota ini, dan seandainya kalau kamu belum print out, kamu boleh download daripada grup WhatsApp dan juga kamu boleh buka di another screen. So screen kedua. Contoh macam kamu tengok kelas dalam phone, tetapi kamu tengok dekat nota tu dekat screen. So di PC ke, di laptop ke, ataupun di tab. Okey. Baik, kita lihat. Okay, I'm not in the group WhatsApp. Oh, Abang kau di grup mana? Di grup mana tu? Okay. Kenapa kau tak ada di grup WhatsApp? Kamu tak bagi nombor ke? Lain kali bagi. Mak hantar link. I see. Okay, baik. Sebelum kedatangan British, kita nak lihat semua negeri-negeri ini mengamalkan sistem kesultanan. Sebenarnya ini umum. Okay, kamu kena faham ini semua umum. Daripada negeri Selat ke, negeri Melayu bersekutu ke, negeri Melayu tak bersekutu ke, semuanya menggunakan sistem kesultanan dalam pemerintahan, iaitu sultan yang berada di puncak kuasa teratas. Kemudian dibantu oleh para pembesar. Okey, itu yang kita tahu. Okey, kemudian juga kita tahu bahawa pemerintahan Kesultanan Melayu ini telah tersusun dan juga telah diwarisi turun temurun, dan kita lihat antara kerajaan yang penting bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu adalah seperti Perlis dan Kedah. Harus diingat bahawa Perlis dulu sebenarnya adalah sebahagian daripada Kedah. Maknanya dulu, Kedah dulu ataupun Perlis dulu di bawah Kedah. Sebab itu kalau kamu Lutfiah. Kalau Lutfiah mungkin tahu bahawa bahasa logat Perlis dengan logat Kedah lebih kurang sama, betul tak? Perlis, Kedah, Penang dia lebih kurang aja kan. Jadi lebih kurang sama. Ya, betul. Jadi dulu sebab Perlis dulu di bawah Kedah. Kemudian apabila Maharaja Siam, kalau kita lihat di sini, Maharaja Siam mengiktiraf nama ini, Syed Hussein Jamalul Lail. Ingat nama itu sebagai Raja Perlis yang pertama dengan gelaran Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Sekali baca je. Baca kali kedua confirm salah. Tak cari, cuba korang try. Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Okay. So itu gelaran yang diberikan. Member panggil saya Pia Songkram. Uish, terbelit lidah. Yes. Betul. So kalau kita lihat, itulah dia Sultan pertama atau Raja pertama, iaitu Syed Hussein Jamalul Lail. Harus diingat juga satu perkara, fakta, bahawa dalam negeri-negeri Melayu ni, di Malaysia ni, sampai sekarang hanya Perlis yang menggunakan title Raja. Dia tak guna nama Sultan. Ingat tu, memang Perlis saja yang guna nama Raja, iaitu Raja Perlis. Dia tak pakai nama Sultan. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Ingat semua negeri ada Sultan, tapi di Perlis dia guna Raja. Okey. Kemudian Raja Syed Hussein Jamalul Lail ini membentuk pentadbiran dengan melantik pembesar tempatan. Kemudian Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamalul Lail, Raja Muda Perlis. Dan dia ada Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dan Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Perlis ada 22 buah mukim. Harus diingat, mukim ni sebenarnya lebih kurang macam daerah. Dan Perlis, faktanya lagi, Perlis adalah negeri terkecil di Malaysia. Setuju? Perlis adalah negeri yang terkecil di Malaysia.
Tapi kecil-kecil dia pun ada 22 buah mukim. Jadi maknanya bukanlah kecil sangat, kira besar jugalah kan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan, undang-undang dia menggunakan Undang-Undang Kedah, okey, dan dia menjalinkan hubungan baik dengan Siam supaya tidak diganggu oleh kuasa lain. So itu berkaitan dengan Perlis. Kedah, Kedah memang kita tahulah, iaitu Kedah adalah kerajaan terawal, dan pada abad ke-7 dan Islam telah bertapak di Kedah, okey, dan pusat pemerintahan di kota Bukit Meriam. Pemerintah pertama bergelar Sultan iaitu Sultan Muzaffar Shah. Diketuai oleh Sultan dan Pembesar, okey, dan mempunyai undang-undang yang kemas. Okey, setiap daerah diwujudkan mukim-mukim dan terdapat 128 mukim di Kedah pada abad ke-19. Dan kanun Undang-Undang Kedah yang pertama telah ditulis pada tahun 1650, memberi hak dan kuasa kepada raja dan golongan pemerintah, dan mereka Kedah juga menjalinkan hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan dengan Siam supaya kita kata sebagai satu strategi daripada ancaman Burma. Strategi bagi menghindarkan ancaman Burma. Itu cara dia. Dan kamu ingat kalau katakan kamu perasan tak okey, dia dah ada daripada abad ke-7, abad ke tahun ke-1650, okey, dah ada kanun undang-undang Kedah. Okey, cikgu nak tanya kamu masa Melaka, Kesultanan Melayu Melaka, okey, Kedah ada tak pada waktu itu? Cikgu nak tanya. Kesultanan Melaka pada waktu pemerintahan tu, Kedah ada tak? Ada. Ya, memang Kedah ada, memang ada. Okey, daripada abad ke-7 sampai 1650. Tetapi kalau kita fikirkan balik, kenapa Portugis pada 1511 dia menyerang Melaka? Kenapa tak serang Kedah? Pelik kan? Kenapa serang Melaka? Tapi kenapa tak serang Kedah? Melaka lebih maju. Okey. Baik. Sebenarnya, Siam tak. Tidak. Mungkin ada hubungan dengan Siam. Tetapi antara fakta yang paling menarik fakta yang paling menarik sebab apa tahu? Sebab Portugis telah melawat sebenarnya Kedah dan Melaka. Dan dia tahu kekuatan Melaka terletak pada 5 orang pahlawan itu. Jadi nasib baik 5 orang saja. Portugis kata apa? Dekat Melaka ada 5 orang pahlawan yang diketuai oleh Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Tapi kalau kita pergi Melaka, kita boleh kalahkan diorang. Tapi kalau kita pergi Kedah tak boleh. Sebab kat Kedah lagi banyak hang. Bukan 5, lagi banyak hang. Hang pi mana, hang buat apa, kan? Awak hang lagu tu. Jadi lagi banyak hang. Jadi Cik Yu Portugis apa scam betul lah cik. jadi Salah-salah ni. jadi Portugis kata tak boleh serang Kedah. Banyak sangat hang. 5 orang hang kat Melaka pun ambil masa sebulan kita nak kalahkan. Ini kan pula nak lawan Kedah yang banyak hang. Hui, tak boleh. Okey, hang semua tu hidup lagi ke time Portugis. Hidup. Kan hang pi mana, hang buat apa, kan? Hang nak tahu tak? Kan hang lagi macam-macam hang. So di Kedah banyak hang. So Portugis kata tak boleh. Apa dia? Nampak. Hampa dia nampak Liana. Jadi tu salah satu hang tu. Okey, baik. Ganas saya. Mantap. Baik. Kemudian kita lihat Kesultanan Kedah pula. Okey, kita dah lihat Perlis, Kedah, kita lihat Kelantan. Kelantan disatukan semasa pemerintahan Long Yunus. Ingat nama ini, Long Yunus. Dengan gelaran yang di-Pertuan. Okey, dan Kelantan dengan Terengganu selalu berperang. Sebab itu bertelingkah. Kemudian Sultan Muhammad yang pertama ni membuat persetiaan dengan Siam bagi mengelakkan ancaman Terengganu. Maknanya Kelantan dengan Terengganu selalu berperang. Bila berperang Kelantan dengan Terengganu, siapa yang menang? Agak-agak kamu siapa yang menang?
Agak-agak soalan ni seri saya dah hafal. Ganu, Okey, ganu. soalan ni. Ya, sebab tak, yang menang ialah Terengganu. Sebab bila disebut menang, menang. Kelantan dia tak sebut menang, dia sebut meneh. Dia tak menang lah. Dia meneh. Kalau semua yang dapat menang siapa? Terengganu. Kelantan tak. Jadi itulah selalu bergaduh ya antara Kelantan dan Terengganu. Baik. Maharaja Siam telah mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakdi. Allah, Pia Pipit lagi. Tadi Pia Songkram. Ini Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad yang pertama. Okey, bagi mengakui kedudukan baginda sebagai pemerintah Kelantan. Dan pentadbiran Kelantan, Sultan dibantu oleh pembesar, kemudian sistem jemaah menteri dibentuk oleh Sultan Muhammad yang kedua. Di peringkat wilayah, Kelantan dibahagikan kepada jajahan. So ada 3 jajahan utama iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dan Pasir Mah. Dia tak sebut Pasir Mas dia sebut Pasir Mah. Betul Kelantan? Pasir Mah Kelantan, betul. Gitu, dok gitu. 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 Okey. Baik. Baik, pada peringkat paling bawah okey, dijalankan oleh Tok Kuang yang dibantu oleh imam. Baik. Dan Kelantan menjalankan undang-undang syarak Islam semasa pemerintahan Sultan Muhammad kedua yang mewujudkan suasana aman dan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Apa maksud makmur? Apa maksud makmur? Boleh tulis? Ya, bagus. Inilah anak murid cikgu dia faham. Makmur tu kaya. Bagus. Kaya dan mewah. Bagus. Okey. Baik. So, hubungan dengan kerajaan Siam terjalin semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang pertama. So, Kelantan pun menjalin hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Itu di Kelantan. Terengganu apa cerita? Terengganu diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama. Pada tahun 1708 hingga 1733. Okey, dan Terengganu faktanya adalah negeri yang terakhir menerima penasihat British. Negeri yang terakhir menerima penasihat British dan Sultan dibantu oleh para pembesar. Macam biasalah, menjadi penasihat dalam hal-hal pentadbiran dan sebagainya. Kemudian kita lihat Sultan Zainal Abidin ketiga dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim, dan mereka ini adalah para pembesar dan mereka untuk di Terengganu dia ada satu jawatan yang istimewa sikit iaitu Datuk Mata-Mata. Datuk Mata-Mata ini apa tugas dia? Datuk Mata-Mata ni tugas dia adalah menyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan. So sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau perisytiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai ahli mesyuarat. So dari segi undang-undang, Sultan Zainal Abidin yang pertama telah melaksanakan sistem perundangan berasaskan prinsip keadilan Islam. So bagi dia melantik Tengku Musa sebagai ketua Jabatan Mahkamah dan ada undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu diperkenalkan, yang mana kalau dalam bahasa Arab undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu dipanggil Ittiqan al-Muluk bi Ta'dil al-Suluk. Itu dia. Itu maksud undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu ya. Baik. Kemudian juga dari hubungan luar, kita kata bahawa Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad ke-18 dan menjalinkan hubungan dengan Kelantan, Patani dan juga Johor. So hubungan ini mengiktiraf kedudukan Terengganu sebagai negeri berdaulat. Baik. So kesimpulan. Bila kita baca, kita kena buat kesimpulan. Kesimpulannya 4 negeri ini iaitu 2 negeri di atas utara tu, Perlis dengan Kedah, kemudian 2 negeri daripada pantai timur, Kelantan dengan Terengganu. Keempat-empat negeri ini pertama mengamalkan sistem pemerintahan raja. Kedua dibantu oleh para pembesar. Ketiga, mereka ada undang-undang tersendiri. Keempat, mereka menjalinkan hubungan dengan Siam. Betul? So itu persamaan bagi keempat-empat negeri ini.
Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Okey. Baik. Kesultanan Johor. Kat sini ada orang Johor. Anyone here? Ada orang Johor? Adam. Oh, Adam orang Johor. Sebab Johor biasa banyak bunyi kan. Jadi ya, pindah Selangor. Oh, okey, baik. So, Johor. Johor sebenarnya adalah institusi Kesultanan Johor berlaku setelah institusi Kesultanan Johor daripada Jurai Kesultanan Melaka yang berakhir pada tahun 1699. Okey, semasa tingkatan 2 dulu, kamu pernah belajar tentang Kerajaan Johor Riau. Setuju? Pernah belajar kan? Kerajaan Johor Riau. Iaitu bab yang ke-6. Bab yang ke-6 Kerajaan Johor Riau. Dan kita tahu, yang tentang nangka tu kan? Ya, betul. So, kita tahu bahawa maknanya Kesultanan Johor ni datang daripada Kesultanan Melaka. Tapi Kesultanan Melaka tu keturunan dia telah berakhir pada tahun 1699 apabila matinya iaitu Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Tamat. Kemudian Kesultanan Johor diteruskan oleh keturunan bendahara. Kemudian bendahara tetapi akibat daripada konflik politik yang berlaku menyebabkan keturunan Temenggung pula meneruskan pemerintahan di Johor sampai sekarang. Maknanya sekarang ni keturunan Sultan Johor tu adalah keturunan daripada Temenggung, iaitu Temenggung Daing Ibrahim. Jadi ananda baginda iaitu Daing Abu Bakar telah menjadi Sultan Johor pada tahun 1885. Tengok ni, inilah dia gambar Maharaja Abu Bakar. Kamu tengok misai dia. Kan sampai ke bawah kau. Misai. Jadi agak-agaknya lah nak tanya, kalau cikgu buat misai tebal macam tu, agak-agak okey tak? Kan agak-agak okey tak? Okey. Jadi takut kan? Wak doyok. Okay. Mungkin macam tu. Mr. Potato, kau ingat makan je Iskandar. Tak ada kerja lain kau. Kan? Kalau tengok muka orang, ingat makan. Ikut muka orang, ingat makan. Makan je. Iskandar okey dah? Okey. Baiklah. Baik. Sekejap. Cikgu dia sebagai confirm pelajar tak berani langgar. Ya, betul. Kejap cikgu tengok tentang WhatsApp jap. Sebab ada kejap. Cikgu minta. Okey. Baik. Okey, so kita lihat. Semasa zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Johor telah mengalami zaman pemodenan. Maknanya moden tau masa zaman Maharaja Abu Bakar. Sebab dia telah mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan. Kemudian mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Kemudian ada juga jawatan seperti Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara yang membantu pemerintahan Sultan. Dan dia inilah satu-satunya raja yang mendapat gelaran Maharaja. Macam mana dapat gelaran Maharaja? Sebab gelaran Maharaja itu telah dikurniakan oleh Queen Ratu England ataupun Raja England. Raja England telah menghadiahkan title Maharaja kepada Sultan Abu Bakar. Sebab Sultan Abu Bakar ni selalu pergi Britain untuk belajar tentang pentadbiran, ekonomi. Jadi sebab itu dia dapat title Maharaja. Hebat kan? Okey. Kemudian Johor juga dimasyhurkan dengan undang-undang tubuh kerajaan. So dia ada undang-undang sendiri dan juga digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. Hubungan luar, inilah dia. Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor, mengadakan hubungan dengan negara-negara luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya, kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor dan pada 1868 Ratu Great Britain telah mengurniakan gelaran Maharaja
kepada Sultan Abu Bakar. See? Hebat tak hebatlah. Kerajaan Johor itu ya. Memang hebat. Baik. Should do exactly what kerajaan dulu. Ya, betul. Tengok contoh. Okey, bukan duk create usul saja. Betul Faribah. Baik. So apa yang kita lihat di sini sebenarnya tentang 5 negeri sebelum kedatangan British. So bila British datang je ke negeri-negeri ini, okey, kita kena tahu apa sebab dia. Apa kes dia nak negeri ni? Tak cukup ke dia dah ambil Pulau Pinang, Melaka, Singapura, dah ambil Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Tak cukup lagi. Nak pula Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Ingat, ini dinamakan dalam peribahasa dipanggil apa? Dah bagi betis, nak bulu betis. Ya ke? Bukan. Dah bagi betis nak apa? Nak apa? Mahupa. Betul Adam. Dah bagi betis nak peha. Kuku kaki. Okey. Melampau sangat kuku kaki tu. Kan? Okey. Baik. Tengok YouTube. Ayam goreng. Allah. Ayam goreng pula. Kan? Dah bagi betis nak peha ayam goreng. Ikut kau lah. Okey. Baik. Kita nak lihat di sini. Apakah faktor-faktornya? Apakah sebab-sebabnya? Ya, Dek. Nak belajar ni, Dek. Okey. Kita nak lihat faktor perluasan kuasa British. Apakah faktor-faktor dia? Yang pertama, kedudukan strategik. Itu alasan yang sama. Kenapa nak ambil negeri-negeri selat, Pulau Pinang, Melaka, Singapura? Kedudukan strategik. Kenapa nak ambil negeri-negeri Melayu bersekutu? Kedudukan strategik. Kemudian kekayaan bahan mentah. Sama. Kemudian nak ambil Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Untuk apa? Kedudukan strategik. Tak ada alasan lain ke British ni? Kan? Betul tak? Tak ada alasan lain ke? Kan? So, faktor perluasan kuasa British yang pertama, kedudukan yang strategik. Sesuai untuk perdagangan. Strategik tu maksudnya terletak di laluan perdagangan antara Siam dengan Singapura. Kemudian yang kedua iaitu nak menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. So Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni menjadi penampan atau penghalang. Betul? Menjadi penampan untuk menghalang campur tangan kuasa-kuasa barat yang lain. Sebab rupa-rupanya di kiri kanan dah ada kuasa barat seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia cuba-cuba nak ambil negara kita. Dan sebenarnya kalau kita fikir, sampai sekarang bila kita lihat isu di Palestin, bila banyak kita punya hackers menyerang website daripada Israel, daripada Amerika yang menyokong Israel semua kan, tiba-tiba diorang nak serang kita. Nak serang kita kan, punyalah jauh satu. Kemudian dia ingat senang. Mudah koyak kan. Dia ingat senang nak ambil negara kita. Negara Serius kita lah ramai cikgu, pahlawan. diorang nak serang kita orang. Ya, ada ura-ura lah. Kan? Diorang ni bodoh ke apa? Kan. Tetapi ingat senang ke? Kita ramai pahlawan lah. Weh, hang bodoh lah. Kita ramai pahlawan. Kita ramai pahlawan daripada umur 12 tahun sampai ke umur 30 tahun. Semua pahlawan di Tanah Melayu, di Malaysia ni. Setuju tak? Setuju. Lepas tu diorang tu semua nak negara kita orang dulu. Alah, nak belagak pula. Sikit kepala jadi. Betul. Kalau kita lihat yang pahlawan-pahlawan kita siapa? Tak percaya. Pahlawan kita dekat Malaysia ni telah diberi latihan mencukupi. Tak percaya korang tengok PUBG. Korang tengok PUBG, ML. Semua dah bagi latihan yang kau-kau. Cara-cara sniper, tukar senjata. Hebat. Orang-orang macam ni yang main PUBG ni patut dibawa pergi ke Israel. Kan? Setuju kan? Kan? Ya, kan? Habis cikgu tengok dia orang berlatih daripada malam sampai pagi. Berlatih beruyu-uyu. Kan? Kan? Memanglah kita ramai. Ada strategi perlawanan. Main geng lah tu. Kadang-kadang serang 2 orang. Bawa geng sampai 7 orang, 8 orang. Nak serang 2 orang. Benda lah. Kan?
Okey, baik. So itu yang kedua, menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Hangus skor Okey. Yang ketiga, okey, kenapa dia orang nak datang? Sebab yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Kita orang tahu kita orang kaya. Kita orang tahu kita orang ada biji timah, kita orang ada pertanian, kita orang ada emas. Tapi itu tidak membolehkan kamu suka-suka British suka-suka hati datang ambil negara kami. Setuju kan? Ini harta kami. Kalau korang nak, kami jual lah. Belilah elok-elok. Yang korang nak take over semua, lepas tu nak kaut, habis kenapa? Nanti kita orang bagi dah diskaun kan. Customer betul. yang off-spin kan. Betul. Time kita orang banyak diskaun tau. Time raya diskaun, time tahun baru Cina diskaun, Deepavali diskaun, kemudian time Christmas diskaun, banyak diskaun. Siap bagi member card, bagi point lagi. Bagi point lagi. Betul. Jadi apa yang susahnya? Kan? Jadi boleh claim point. Time nak tutup di diskaun. Yes. Jadi itulah kenapa sibuk sangat nak ambil kita orang punya kekayaan ni. Kan? Jadi itulah yang berlaku. So Kelantan dan Terengganu membekalkan pelbagai barang dagangan kepada pedagang Singapura dan sebagainya lah. So kita ada macam-macam, okey, hasil pertanian dan hasil penternakan. Maknanya di sini dia orang yang miskin, kita kaya. Dia orang miskin, kita kaya. Itu fakta dia. So itu yang ketiga. Yang keempat, dia orang ada cita-cita nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Mereka berhasrat menghubungkan Burma yang dikuasainya dengan Pulau Pinang dengan Singapura sebab mereka nak membina jalan raya, kereta api dan telegraf di antara Burma dan Pulau Pinang. Nasib baik tak sempat siap. Kalau siap, alamatnya ada yang kata nak bercuti kat mana? Burma. Sekarang Myanmar kan. Myanmar pula nak pergi mana? Nak kerja kat mana? Malaysia. Naik apa? Kereta api. Nasib baiklah. Tak siap ni. Baik. So dia nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Ya, SOP. Tapi yang paling penting, okey, faktor yang kelima, ingat yang pertama kedudukan strategik, kedua nak halang kemasukan kuasa barat lain, yang ketiga sebab kita kaya dengan sumber hasil, yang keempat dia nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Tapi yang paling penting, yang kita tak tahan, dia kata ini beban orang putih. Bebanlah sangat kan. British mendakwa Siam melakukan kekejaman di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Jadi bagi mewajarkan dasar perluasan, British guna slogan beban orang putih. Ini tanggungjawab kami untuk membantu membebaskan kamu daripada penguasaan Siam. Pengen dah kan. Kita orang tak suruh pun kau ambil beban kita orang ni kan. Siapa suruh kau ambil? Pil tak balik kan. Beban orang putih, dah tahu beban, letak balik kan. Kan dia datang betul. Lain kali letak balik. Siapa suruh ambil beban tu? Letak balik. Ngada kau ni. Ni kalau datang jumpa depan-depan ni memang tepuk kepala. Kan? Macam koyak je. Koyak dah rabak. Okey. Itulah pasal. So, kalau kita lihat di sini, apakah strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu? British sebenarnya diorang buat perluasan kuasa secara berperingkat dan mereka buat strategi perjanjian untuk memastikan kejayaannya. Masya Allah, perjanjian aja. Jadi kalau kita lihat antara perjanjiannya iaitu perjanjian Bangkok 1909. Ini paling penting, poin yang paling penting, iaitu perjanjian Bangkok 1909. Bangkok tu ialah ibu negara Thailand. Jangan kau nak tanya kenapa perjanjian itu Bangkok. Bukan Bangkok, tapi Bangkok. Ingat. Baik, seterusnya. Bagi kerajaan Siam. Okey. Untuk kerajaan Siam kata apa tahu? Bahawa sebenarnya, okey, kerajaan Siam kata sebenarnya Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu adalah naungannya. Maknanya negeri-negeri yang dilindungi oleh Siam. Jadi negeri-negeri itu kena hantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali sebagai tanda pertuanan Siam. Maknanya Siam menjadi tuan di negeri-negeri ini. Dan mereka akan patuh
kepada kuasa Siam. Itu kata Siam. Tapi negeri-negeri cakap, tak, kami hantar bunga emas itu sebagai tanda persahabatan je. Kami nak berkawan aja. Kan? Malu. Kan? Bertepuk sebelah tangan. Malu Siam. Betul tak? Kan? Macam ada kawan kita kan, dia tiba-tiba kata, oh itu awet aku. Kemudian bila orang tanya, kau betul ke jadi awet dia? Taklah, aku kawan dia. Tiba-tiba je friend zone. Malu. Mesti dia ramai kena kan? Mesti ramai yang biasa kena kan? Ramai ni. Dia bilang. Okay. Baik. So macam itulah sebenarnya Siam kata negeri-negeri itu di bawah naungan dia. Padahal dia kata, tak. Kami kawan je dengan dia. Kan? Dia bukan tuan kami. Malu. Kan? So hati-hati jangan cepat sangat claim Ini ada yang tiba-tiba claim, oh tu awet aku, tu awet aku. Hati-hati. Kan? Nanti salah claim buat malu je. So, macam India dengan Israel, betul. Beria-ialah India kata apa? Oh kami menyokong Israel, kami menyokong Israel. Kan? Sudahnya Israel kata apa? Kami tak perlukanlah India. Malu. Malu. Kan? Kan? Betul. Baik. So, pengaruh Siam ke atas Perlis, Kedah dan Kelantan Terengganu kurang menyenangkan British. Jadi matlamat British untuk memastikan bahawa laluan perdagangan antara India dan China selamat. So menyedari bahawa sebenarnya kalau British nak berdepan, konfrontasi secara bersemuka, maknanya konfrontasi secara berdepan tu akan merugikannya. Maka British guna strategi perjanjian. Nampak tak bijaknya British? Dia kata kalau kita serang Siam, belum tentu menang. So why not kita buat perjanjian aja. Jadi daripada situlah bermulanya siri perjanjian antara British dengan Siam, antaranya iaitu perjanjian, kita kata sebagai perjanjian Bernee. Bermula dengan perjanjian Bernee 1826, diikuti perjanjian Sulit 1897, kemudian diikuti perjanjian Sepandan 1859, kemudian perjanjian 1902 dan yang terakhir adalah perjanjian Bangkok 1909. Nampak British ambil masa berpuluh tahun tau. Daripada 1826 sampai 1909 nak take over tanah Melayu. Tetapi sedikit demi sedikit akhirnya dapat juga. Bernee tu yang purple kan? Itu Bernee Itu Barney pandai. Itu bukan Bernee, itu Barney. Ya apa dah Barney. Kan? Barney kan? Barney and Friends yang purple kan? Cikgu kadang-kadang annoying tengok dia. Kan? Dia datang tiba. Hai. Dia ni apa dah ni? Kan? Nah. Okey, apa khabar dia ni? Itulah. Baik. Kenapa Terengganu last dapat penasihat British? Okey. Sebenarnya dia dapat last sebab Sultan Zainal Abidin menentang. Sultan Zainal Abidin ketiga dia menentang penerimaan penasihat British itu. Dia menentang, dia tak terima. Dia menentang. Okey, tapi akhirnya terpaksa menerima. Baik. Perjanjian Bangkok, kita lihat Okey, peristiwa perjanjian Bangkok ini bermula daripada rundingan antara British dengan Siam. Bermula selepas perjanjian Perancis-Siam dan perjanjian ini dijalankan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam iaitu kita kata E.H. Strobel dengan Ralph Paget iaitu wakil British di Bangkok. Kemudian pejabat tanah jajahan Britain membenarkan usaha perundingan dijalankan dan Strobel menyampaikan hasrat British kepada Putera Damrong iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam dan kemudian disampaikan kepada Raja Siam dan akhirnya ianya dipersetujui dan pada 10 Mac 1909 perjanjian ditandatangani antara wakil British dengan wakil Siam iaitu Putera Deva Wongse Varaprakar yang merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Dan akibat daripada perjanjian Bangkok inilah British berjaya meluaskan kuasanya ke tanah Melayu tanpa gangguan kuasa luar. Pakai perjanjian aja dia dapat tanah Melayu.
apa yang kamu rasa apabila dua orang lelaki datang depan rumah kamu, kemudian sign depan rumah kamu. Kamu pun keluar, encik, berdua ni buat apa ya? Oh, kami sebenarnya sedang menandatangani perjanjian untuk menukar hak milik rumah ini kepada dia ni sebab dia ni beli. Kamu cakap, cik, ni rumah saya. Saya tuan rumah ni. Kenapa nak jual rumah ni? Tak, cik. Rumah ni sebenarnya saya jual kepada dia. Ya. Nanti encik keluar jadi rumah tuan dia akan masuk dalam ni. Tak tanya saya pun. Saya dah tuan rumah dia. Kan? Tak apa. Encik setuju je. Aku tangan juga sekarang kan. Suka-suka hati je nak ambil rumah orang. Kan? Jadi itu perangai yang berlaku kepada British ni ya. So, dan British kata apa? Okey, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu akan menerima seorang penasihat British yang akan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua perkara, kecuali berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. So, kuasa Raja-Raja Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan tergugat. Kesan pentadbiran baru yang diperkenalkan oleh British ini dah send dah video? Tengah send. Okey, terbaik. Okey. Pada peringkat awal, Kelantan dan Terengganu menolak kehadiran penasihat British pada awalnya lah, tapi akhirnya terpaksa terima. Itu yang berlaku kepada kita kata kepada empat negeri yang ini, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Baik. So ada soalan, politik zaman dulu macam mana kalau zaman sekarang macam ni kecoh terus. Okey. Politik zaman dulu sebenarnya lebih mudah sebab rakyat akan bergantung kepada keputusan raja dan pembesar. So raja cakap apa? Sebab memang raja akan bertemu dengan rakyat. Raja sangat dekat dengan rakyat. Jadi kalau apa-apa tanya raja. Apa-apa tanya raja. So raja akan berikan arahan kepada titahnya kepada pembesar. So pembesar akan sampaikan kepada rakyat. Sebab dulu mungkin menggunakan sistem raja berkuasa mutlak. Undang-undang datang daripada raja, kemudian raja lah yang akan buat keputusan. Dia tak ada Perdana Menteri apa semua, dia ada bendahara, penasihat apa semualah. Jadi itu kita kata sebagai keputusan raja-raja atau sultan. Jadi kalau dulu kecoh pun, diorang akan tunggu raja. Tapi zaman sekarang ni, ramai yang nak jadi raja. Perdana Menteri pun suka buat keputusan sendiri. Kemudian ada yang menteri-menteri negeri-negeri lain pun buat keputusan sendiri. Sekejap PKP, sekejap tak PKP. Sekejap lockdown, sekejap tak lockdown. Mana satu ni? Nampak tak? Kan? Sekejap PDPR, sekejap balik asrama, naik balik COVID, balik semula PDPR, kemudian macam-macam. Jadi macam mana satu ni? Betul. Sekejap boleh keluar, sekejap tak boleh keluar, betul. Mana satu ni? Sekejap kata raya tak boleh SOP, tak boleh keluar berhari raya, tak boleh berkumpul. Tapi tengok-tengok ramai je berkumpul. Pula kata tak boleh keluar negeri, tiba-tiba ramai je balik, macam-macam. Kan? Susah. Jadi Husnul Fazil kata nak jadi permaisuri awak sikit boleh. Awal sikit boleh kan? Boleh. Sekarang ni Selangor lockdown ke tak? Cikgu rasa belum ada pengumuman tentang lockdown. Okay. Tak ada pengumuman tentang lockdown. Okay. Adam kata, okay. So belum lagi. Gini lah beli karpet. Baik, Adam kata, cikgu saya ada soalan lain topik. Saya tak faham bagaimana British dapat mengambil kesempatan untuk mengasuhi Perak dalam perjanjian Pangkor. Tolong at least give brief explanation. Kalau nak jawab nanti pun tak apa. Okay. Baik. So dia tak faham kenapa Perak, kenapa British dapat mengambil kesempatan untuk menguasai Perak dalam perjanjian Pangkor. Baik, sebenarnya begini. Siapa yang tak faham lagi tentang bab yang ke-3, negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu tentang Perak. Siapa yang masih tak jelas? Nak cikgu explain ke? Okay. Ya, sikit. Nak cikgu explain tak kenapa Perak, British boleh mengambil kesempatan di negeri Perak? Cikgu nak tanya dulu yang lain-lain. Okay. Nak cikgu? Okay, baik. Cikgu bagi brief saja. Kamu dengar dan kamu bayangkan. Okey. Baik. Sebenarnya Perak kita tahu
Tak. Perak kita tahu dia kaya dengan biji timah. Betul? So kaya dengan biji timah. Okey, kemudian bila kaya dengan biji timah, okey, orang-orang pembesar Melayu seperti Long Jaafar dan juga Ngah Ibrahim. Ni anak beranak tau. Long Jaafar dengan Ngah Ibrahim ni anak beranak, mereka mengusahakan lombong biji timah di Taiping, di Ipoh, okey, diusahakan lombong biji timah dan untuk mengeluarkan banyak-banyak sebab dia nak jual kepada British. Masa tu British beli tau. Jadi British kata kami nak lagi. Okey. Long Jaafar kata apa? Okey, nanti. So dia kata apa? Dia pergi cari pelombong-pelombong Cina daripada negara Cina yang mahir dalam melombong. Dia bawa pelombong-pelombong Cina datang ke Perak dan untuk bekerja di lombong biji timah. So ramailah pelombong-pelombong Cina melombong di biji timah kepunyaan Long Jaafar dan juga Ngah Ibrahim ini. So diorang buat-buat, tetapi masalahnya pelombong Cina ni ada dua grup, Gihin dan Haisan, di mana dua grup ini adalah dua grup kongsi gelap. So apabila mereka dekat tempat pelombongan tu, mereka bermusuhan, Gihin dan Haisan. So dua kongsi gelap ni bermusuhan. Jadi pada akhirnya mereka pun berperang. Mereka bergaduh, berperang. Jadi menjadi perang larut. Perang di antara Gihin dan juga Haisan. So bila mereka berperang, kongsi gelap tu gangster kan? Yes, kongsi gelap tu gangster. Jadi bila mereka bergaduh, tak ada orang yang bekerja dekat lombong biji timah. Jadi British bising lah. Dia kata apa? Mana biji timah kami? Long Jaafar kata, oh tak boleh lah kami supply hari ni pasal diorang bergaduh. Mana boleh macam ni? Kami nak biji timah. Kan? Tak boleh, diorang tengah bergaduh. Kan? Jadi, tak boleh jadilah macam ni, tak bolehlah macam ni. Kan? Kau nak gaduh ke apa, lantak kau lah, tapi bagilah biji timah kat kami nak supply ni. Jadi itu jadi satu masalah. Satu. Kemudian, sistem penggiliran, iaitu sepatutnya kalau ikut susunan selepas kematian ayahandanya, Raja Ismail, kalau tak silap cikgu, ke Raja mana? Cikgu tak ingat, Raja Abdullah ke? Bukan, Raja Ismail rasanya. Jadi jawatan itu sepatutnya disandang oleh Raja Ismail ke Raja apa? Cikgu tak ingat. Tetapi dia berebut dengan Raja Abdullah. So dia naik tahta. So Raja Abdullah tak puas hati. Bukan turn kau lah, turn aku. Raja tu pula kata apa? Apa pula? Dalam giliran ini, selepas kematian Sultan, akulah. Mana boleh macam ni? So mereka berebut tahta. Di Perak. Maka jadi Sultan Abdullah, Raja Abdullah ni macam pening. Macam mana aku nak selesaikan ini? Jadi Raja Abdullah pun pergi minta bantuan British iaitu Andrew Clark. Andrew Clark kata apa? Boleh? Tak apa. Saya boleh settlekan. British boleh settlekan dua masalah utama ini. Don't worry. Tapi kita kena duduk dan berbincang. Okay. So dipanggillah Raja Abdullah, Raja Ismail, kemudian juga datanglah ketua kumpulan Gihin dan Haisan. So Andrew Clark kata, inilah dia surat perjanjian. Korang semua baca dan juga korang kena sign. Mulai hari ni korang semua jangan bergaduh. Kalau bergaduh, kami akan hantar ketua dan askar-askar kami untuk menangkap kamu. Kamu kena bekerja. Gihin dan Haisan setuju. Kemudian juga tentang perebutan tahta. Andrew Clark tu siapa? Raja Abdullah naik. Raja Ismail akan jadi raja muda. Raja Abdullah naik menggantikan sultan. Setuju? Setuju permintaan korang duang, masalah korang duang dah settle. Masalah Gihin Haisan dan juga masalah Raja Abdullah dah settle. Kami ni yang membantu korang settlekan masalah, kami dapat apa? Kami nak satu je. British kata, kami nak satu je. Kamu Perak dikehendaki menerima seorang resident British, iaitu seorang resident British, orang kami untuk menasihati Sultan dalam pemerintahan, dalam pentadbiran. Setuju ke tak setuju? Kami dah settlekan korang punya masalah kan? Sekarang korang kena setuju permintaan kami. Jadi mau tak mau, jadi diorang nak mau tak mau terpaksa. Okeylah, kami terpaksa terimalah resident British yang pertama untuk menjadi penasihat Sultan.
Jadi bila penasihat British tu diletakkan di bawah Sultan, penasihat British akan memberikan nasihat-nasihat yang menguntungkan British. Contohnya apa? Oh, kita nak buat belanja untuk jalan raya lah, untuk pendidikan lah. Sultan kata contohnya, Sultan kata, oh kita ada bajet untuk buat kebajikan kepada rakyat miskin semua. Oh no, itu tidak bermanfaat. Itu sepatutnya dijadikan untuk apa? Bajet itu kena buat jalan raya daripada Lombong biji timah sampai ke pelabuhan supaya mudah untuk kami mengangkut biji timah. So no kebajikan. Tak, mana boleh. Kami kutip cukai lah. Oh no. Sekarang ini saya resident, saya yang akan kutip cukai di negeri Perak. Sultan tak dapat cukai. Pembesar pun tak dapat cukai. Nampak tak? Tiba-tiba resident British melampaui kuasa Sultan. Pasal itu dia dibunuh. Siapa dia? J.W.W. Birch. Padan muka. Ambil engkau. Nah kan, ambil obat kau. Jadi itulah yang berlaku. Boleh faham tak Adam? Ringkasan cerita bagaimana Perak terpaksa menerima resident British dan British telah masuk campur. Lagi senang. Yes. So cikgu mudahkan cerita. Itulah sebenarnya cerita dia. Kan? Yang lain faham kan? Okey. So ada soalan lain tak nak tanya? Ada soalan lain nak tanya tak? No. Okey, bagus. So tak ada juga. Okey, boleh faham ya? Okey, baik. Mungkin ramai yang akan tanya, cikgu. Saya macam susah nak ingatlah fakta-fakta ni. Okey. Macam mana kamu nak ingat? Macam tu boleh ingat ke? Tak. Kamu kena faham dulu. Dah faham flow cerita, laluan cerita dia, kronologi dia, kamu jawab soalan. Dengan jawab soalan itulah baru kamu tahu, oh aku faham. Okey. Baik. Oh, soalan Ahmad Amjad. Lagi best.